Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Growing up alone, it seems so short, I can't explain. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try to make anything else, even when you feel I don't care at all. I am lost. Boleh dengar ke suara saya? Kan tak dengar. Okey. Waalaikumsalam. Dengar Doktor. Okey, terima kasih. Okey, tadi saya minta korang buat sedikit tugasan. Okay, tugasan tu bukan apa sangat, saya just nak minta beberapa input ataupun korang boleh share contoh-contoh information system implementation failure yang boleh didapati dari mana-mana saja. Okay, dan nyatakan secara ringkas apa yang menyebabkan failure tersebut dan apa impact dia yang menyebabkan maybe kerugian kepada sesebuah organisasi yang telah berlaku di dalam negara kita ataupun di luar negara. Okay, sebagai contoh, saya nak macam just korang bagi tahu, okay, seperti yang saya jumpa, yang saya ambil ni, sistem information system implementation dalam government hospitals. Jadi the type of information system is the hospital information system. Okay, hospital information system is the system that is introduced by the government to be used by the doctors, nurses dan juga staff yang involved dalam providing healthcare to patient. Jadi dalam hospital information system, the medical staff have to record the data yang berkaitan dengan patient's information, maknanya dia punya background dia dan juga dia punya medical history, treatment, diagnose dan juga medication that is assigned to the patient. Maknanya yang bila kita pergi jumpa doktor tu, doktor akan key in dalam sistem lah, maklumat kita, nombor IC dan juga dalam tu direkodkan diagnose dan juga penyakit-penyakit alergik dan sebagainya yang berkaitan dengan background health, our health background. Jadi itu secara ringkas kegunaan Hospital Information System ataupun HIS. Dan dalam government hospital ni, bukan semua government hospital di Malaysia menggunakan HIS. Okay, ada beberapa hospital yang seperti contohnya HNZ, hospital ni lah Kuala Terengganu ni. Ada dekat satu lagi dekat Temerloh, okay, hospital Temerloh, dan di Sarawak, okay, antaranya yang menjadi pioneer untuk hospital information system. Dan mungkin sekarang ni lebih banyaklah hospital yang adopt the use of the HIS. Jadi artikel ini dibuat pada tahun 2017-2018 kalau tak silap saya oleh staff daripada UUM
yang mengkaji tentang information system implementation failure in Malaysian government hospital. Dan causes for the failure of the implementation is about the change management. So isu yang berkaitan dengan change management ni maknanya implementation tu fail ataupun fail yang kita maksudkan di sini bukan kata total failure tetapi slow adoption. Okay, maybe slow adoption of the information system yang mana dia punya adoption ataupun implementation tu tidak seperti yang diharapkan lah oleh kerajaan. Jadi ini disebabkan oleh behavior ataupun change management. Jadi dalam change management ni didiscuss tentang human behavior, rejection of the use of the system dan bagaimana kaedah untuk kita nak nak cover balik, nak baiki supaya change management ni tidak menjadi penyebab kepada sistem failure. Jadi secara ringkas saya nak korang bagi tahu apa yang korang jumpa, contoh sistem implementation apa yang fail, di mana dan sistem tu berkaitan dengan apa dan kenapa dia fail. Ataupun kalau yang jumpa sistem itu sukses, okay, kenapa dia sukses dan apa impact dia ke ataupun apa-apa yang berkaitan lah dengan organisasi yang sukses tersebut. Okay, jadi ringkas je, maknanya tak lebih dalam 5 minit lah. Okay, apa yang korang jumpa, korang share dengan kelas. Boleh? Okay, kita nak volunteer lah. Siapa dulu nak volunteer? Okay, boleh bagi tahu macam tu je. Tak perlu, kalau nak present ada dah copy dah tulis ataupun boleh share je dekat skrin ataupun boleh baca ataupun bagi tahu je apa yang korang jumpa dalam masa 30 minit maybe korang cari tadi. Semua senyap ni. Kan saya panggil seorang-seorang lah. Okay, yang ada semua ni. Saya panggil satu demi satu. Doktor, Ya. saya nak cuba dulu. Okay, terima kasih Amal. Saya buat ni dia failure of implementation of information system for Hershey Chocolate Corporation. Okay. Hershey Corporation dia implement new system untuk bantu company entrepreneurial operation dengan provide data pada supplier dan reseller untuk kurangkan storage and transportation cost. Dengan benda tu juga dia orang berharap untuk dapat bagi servis yang lebih baik kepada customer. Tapi waktu dia orang implement tu dia orang tak bersedia, Hershey company tak bersedia sebab
sistem tu ambil ambil masa yang lama untuk di-adapt dalam company, dan waktu implementation dia tak sesuai sebab waktu implementation tu tengah ada Halloween festival waktu ramai orang yang order tempahan coklat, menyebabkan dia kerugian besar sebanyak $150 million, dan share dia drop 8 unit sehari sebabkan dia gagal untuk menghantar produk dan um, jual dia punya produk pada masa yang dimahukan. Itu je daripada saya, Doktor. Okey. Maknanya kita tahu di situ Hershey's punya implementation ni tidak kena masa dia kan, sebabnya dia buat implementation of the system tu untuk bantu dari segi produk dia punya storage ataupun untuk order nanti, tetapi the implementation come during ataupun dekat dengan time Halloween. Jadi since implementation of the system pada masa tu kita kata peak, peak hour kan, peak time untuk demand coklat apa semua. Jadi sistem tu baru nak adapt dengan dia punya staff ataupun dia punya employee, user baru nak cuba faham apa semua. Jadi dia agak messy lah untuk meet the order. Orang kata kalau orang kalau orang UK kata bolok sikit kan. Jadi nak handle sistem yang baru lagi, lepas tu order banyak masuk. Jadi efek dia kita kata akan memberi kesan yang tak terjangka lah, maknanya dia memberikan drop dalam dia punya sale ataupun profit sebab customer akan frust dengan demand yang tidak boleh dia meet. Contoh yang menarik daripada Ahmad Zafri, Ahmad Zamri. Kita ada Ahmad Zafri ke? Ya, madam. Ya, Ahmad Zafri dengan Ahmad Zamri ni dua orang yang berbeza. Ya, Doktor. Ya. Kembar ke? Tak? Ke tak ada kena mengena? Tak, Doktor. Betul? Betul, Doktor. Ya, korang main dengan saya. Okey. Takut nanti saya tertukar markah exam nanti. Okay, jadi saya just nak tahu macam tu je, sharing untuk kita dapat gambaran lah benda ni sebenarnya implementation ataupun sistem failure ni berlaku di mana-mana saja. Sebab Hershey ni kalau kita cari dia punya case, dan saya pun pernah ambil case Hershey's ni untuk masuk dalam final exam kita untuk diulas tentang dia punya failure. Sebab selain daripada supply chain ataupun untuk produk implementation tadi, failure tadi, dia ada macam-macam failure lagi ke dalam CRM. CRM tu kita tahu salah satu daripada customer information system. Lepas tu dalam ERP pun dia failure juga. Jadi Hershey's ni dia satu company yang besar tetapi bermasalah apabila implementation of the system selalu menemui kegagalan. Okey, itu satu contoh yang menarik. Terima kasih. Ada lagi? Siapa-siapa yang boleh share? Saya nak cuba, madam. Ahmad Zafri.
Saya ada buat research pasal aviation company, satu failure, satu lagi success. Untuk failure, Los Angeles International Airport dia ada implement satu operation system berharga 2 bilion ringgit, 2 bilion dolar, air traffic control system, tapi sistem dia ada terjadi crash sebab ada spy plane lalu dekat kawasan airport tu. So dia menyebabkan delay flight lah dekat airport tu. Yang lagi satu sukses Emirates Airline, dia implement MIS, Management Information System, yang mana dia operate dari segi cyber security, information system in different management level, share service project dan social media strategy. Okay, dia sukses. Sukses. Jadi menarik contoh Zafri bagi dua-dua untuk aviation company kan. Satu LAX dan satu lagi Emirates. Tapi kalau yang LAX tadi, Los Angeles Airline tu, dia fail disebabkan nasib tak baik dia masa dia run program tu ada apa spy plane di area situ. Jadi dia menyebabkan sistem dia tu crash, sistem dia tak berfungsi seperti yang dijangka lah. Dan yang kedua, yang sukses implementation of MIS untuk Emirates disebabkan mungkin implementation tu membantu sangat bagi perniagaan tersebut. Contohnya dari segi enhance dia punya promotion, penggunaan sosial media. Jadi memberikan pulangan yang baik kepada syarikat tersebut. Jadi implementation of the information system ni dia tak semestinya kata gagal setiap masa kan. Dia ada juga yang berjaya. Jadi bila kita identify, kita tahulah yang berjaya tu contoh-contoh yang macam mana, dan yang sukses yang fail tu pula dia punya penyebab dia sebab apa. So ada dah 3 company contoh di situ, maknanya 2 aviation company dan satu tadi company coklat Hershey's. Share lain-lain lagi. Bagi je contoh apa-apa, tak kisah. Assalamualaikum Doktor. Saya nak try boleh? Waalaikumsalam Anissa. Okey, boleh. Tapi artikel yang saya jumpa ni dia berkenaan critical success factor of information system implementation in practice. In practice, cultural perspective. Boleh ke Doktor ke kena contoh company juga? Okey, boleh. Sebab apa? Artikel ni dia dia nak bagi tahu dia nak bagi tahu critical success, penyebab critical success untuk implementation ni. Lepas tu artikel ni dia menggunakan grounded theory, dan grounded theory ni dia collect data dari segi management level, organisation level dengan user level. Maksudnya
untuk manager dia kena fokus yang mana satu, 3 faktor ni kalau untuk sukses. Jadi dari segi artikel ni result dia management level dengan user level result dia sama, maksudnya manager kena pay attention more untuk dari segi information dekat management dengan user level. Tu yang saya faham lah doktor, saya tak faham sangat artikel Tak ni. apa. Yang tu je doktor. Maaf kalau salah. Okey, tak salah. Okey, macam yang saya minta tadi just bagi satu contoh case yang mana korang jumpa sebab apa dia sukses, dia failure kan. Cuma yang Anissa bagi ni artikel yang yang memberikan contoh ataupun sebab yang macam kita kata rumusan ataupun kajian yang dibuat untuk menentukan success factor. Okay, kalau kita bercakap tentang critical success factor is the main factors that contribute to the success of the implementation system. Jadi yang kata menggunakan grounded theory tu maknanya dia ada asas lah. Dia ada asas untuk membuat kajian tu menggunakan grounded theory. That's mean dia pergi check ataupun dia pergi uncover the problem from the user ataupun user of the information system. Maknanya dia pergi buat kajian tu ke tempat implementation tu sendiri. Okay, contohnya kata implementation tu di Malaysian Airline system, so dia pergi ke Malaysian Airline tu, dia buat kajian tu. So kita kata dia based kan dia punya kajian tu on using grounded theory. So grounded theory maknanya dia betul-betul pergi buat kajian tu, bukan kata dia guna study orang lain kata macam ni. Okay, si A ni cakap okay, success factor ni adalah gini. Yang B pula cakap macam ni. Yang C ni sampailah Z punya study dia kaji semua. Okay, yang tu dia menggunakan study bukan grounded theory lah. Yang tu dia study orang punya previous study ataupun literature punya study. Tapi yang menggunakan grounded theory ni maknanya dia pergi kepada site where the implementation happen and they try to uncover what is the real problem, what is the main factor that contribute to the success or the failure of the implementation system. Jadi yang tu yang dia kata menggunakan grounded theory. Okay, sebab Anissa sebut kan dia punya study tu based on grounded theory. Jadi fokus faktor dia kepada tiga kategori. Okay, dia study on management punya perspektif ataupun management punya factor. Okay, kalau kata management punya factor ni apa peranan ataupun apa function management tu dalam memberikan yang boleh contribute kepada success of the implementation. Lepas tu yang kedua dari segi sudut yang kedua tadi siapa? Anissa? Organization level. Okay, organization level, dan yang ketiga user. User level. User level. Okay, maknanya management punya faktor dari segi managementnya lah. Lepas tu kalau organizational level tu maknanya peranan keseluruhan dalam organisasi tu, contohnya mungkin faktor dia tengok dari segi business process, sesuai tak business process ataupun aktiviti dalam syarikat ni kalau kita implement sistem A ni, contoh macam tu lah. Lepas tu dan untuk user punya factor. Okay, user punya factor ni maknanya apa expectation dari segi user punya expectation ataupun training ke dan faktor-faktor lain lah yang berkaitan dengan user. Jadi dia dapati management factor dengan user punya factor ni tersangat berkait rapat. Okay, ada
kesinambungan ataupun ada hubung kait dia punya faktor tu. Sebab kita pun tahu kan kalau kita nak discuss ataupun kita nak justify kenapa management dengan user punya faktor ni dia berkait rapat. Okey, sebabnya management berperanan untuk membantu user ni semasa menggunakan sistem tu nanti. Kan mesti ada communication semasa decide untuk implement satu sistem tu, management mesti konsult dengan user juga. Okay, jangan kata tahu nak implement saja top down punya arahan saja. Kena tahu apa yang diperlukan oleh user. Okay, peringkat user ni dia nak apa. Okay, jadi mungkin itu adalah antara faktor-faktor yang dibincangkan dalam artikel yang Anissa sebutkan tadi. Okay, ada nak tambah apa lagi? Ataupun ada contoh lain lagi? Okay, saya yakin ni ada lagi ni yang cari. So kalau boleh kita share, boleh kawan-kawan dengar. Hello. Doktor, boleh saya try? Yang saya cari ni pasal successful implementation of information system in public sector organisation, or to be specific in Indonesia. Dekat mana Indonesia tu? Dekat company apa? Sumedang District Government. Okay, district government. Okay, dekat Medan, Indonesia. Dekat Indonesia. So information system yang diorang guna adalah Regional Financial Management Information System atau in short form SIPKD. So SIPKD is an information system that is used to assist local government in improving the efficiency and effectiveness of the application of rules in terms of regional financial management based on economic, effective, accountable, efficient and transparency principles. Okay. So punya success factors tu ada tiga, dimension ada tiga. System quality, information quality and service quality. And the impact of the success increase the satisfaction of the system user. So system user kat sini dia maksudkan operators and leaders. And satu lagi and leaders. Leader? Management tu lah rasanya. Dekat public sector tu lah. Satu lagi impact dimension kat sini net benefit. Net benefit in terms of communication, well-informedness and personalization. Okay. Okay, tu je? Itu je. Okay, jadi Aina Madia share dengan kita satu artikel yang membentangkan tentang kajian yang dibuat kepada public sector, one of the public sector dekat distrik di Indonesia, di Medan. Jadi information system dia tadi tu nama apa dah? Lupa. SIPKD, tapi kalau yang panjangnya Regional Financial Management Information System.
regional financial information system lah. Okay, maknanya maybe kalau baca secara detail di situ dia beritahu kan, dan secara ringkasnya regional financial information system tu mungkin untuk menguruskan distrik ataupun collection of maybe collection of hasil kan daripada distrik tersebut. Mungkin pembayaran pembayaran cukai oleh penduduk-penduduk sekitar. Macam kita kata mungkin sistem ni diimplement dekat pejabat daerah ataupun pejabat tanah lah kalau kita dekat Malaysia ni mungkin lah kan. Jadi urusan yang berkaitan dengan kutipan hasil cukai daripada penduduk ataupun distribution of subsidi ke ataupun apa-apa saja yang dia nak provide kepada student, dia manage dalam sistem tadi. Dan kajian ni saya rasa dia menggunakan model information system success daripada Dillon and Maclean. Okay, daripada Dillon and Maclean yang antara faktor utama yang menyumbang kepada success of the information system is the information quality, system quality and service quality of the system itself. So kalau kita elaborate ataupun kalau kita nak tahu sistem tu sukses, first kali kita kena tengok information quality provided by the system. Okay, maknanya sistem tu dia boleh provide information berkaitan dengan apa? Kalau kata dia boleh provide ataupun manage information yang lengkap, information yang kita kata relevant, information yang memang betul-betul berguna, useful untuk kegunaan distrik tu, kegunaan penduduk dan juga management. Jadi sistem tu akan sukses lah, maknanya sistem provide information seperti mana expectation oleh user dan juga oleh management yang adopt sistem tadi. Dan yang kedua, sistem quality. Okay. Tadi yang pertama information quality, yang kedua sistem quality. Okay, sistem quality tu quality sistem tu sendiri. Okay, quality sistem tu sendiri. Kita kata sistem yang berkualiti adalah sistem yang user friendly. Okay, sistem yang user friendly mesti akan sukses. Kalau sistem tu tak user friendly, awal-awal lagi dia out. Okay, awal-awal lagi user akan reject sistem tu. Jadi sistem tu tak akan sukses lah. Sistem yang selain daripada user friendly, dia mesti adaptable ataupun dia mesti sesuai untuk kita guna dalam masa sekarang ni. Maknanya dia ikut perkembangan semasa. Okay? Contoh kita kata kalau kata sistem tu kita ambil contoh macam saya bagi contoh lain. Saya bagi contoh kata Foodpanda. Okay? Foodpanda ni dia satu sistem juga kan. Okay? Sistem untuk order makanan. Jadi kalau Foodpanda ni dia guna sistem yang tidak current, sistem yang tak user friendly, sistem yang tak boleh adapt dengan teknologi semasa. Jadi user akan boycott lah, maknanya user tak suka nak install dalam smartphone apa semua. Jadi dia tak akan digunakan. Maknanya kalau orang tak guna Foodpanda, orang akan guna sistem lain. Orang akan guna GrabFood ke, orang akan guna sistem-sistem yang boleh lebih dekat ataupun lebih user friendly. Macam kita kan, kita akan tend to use sistem yang kita rasa kita suka ataupun kita rasa mudah untuk kita gunakan. Jadi kalau kata Foodpanda tu dia tak ada apps, dia tak ada apps yang kita boleh install dekat smartphone kita. Takkanlah setiap kali kita nak order nak order makanan guna Foodpanda kita kena buka website. Malaslah kan, kena buka website ni berbeza dengan apps. Kalau apps tu maknanya kita boleh tekan je dekat button tu,
dia terus pergi kepada ordering punya sistem. Tapi kalau kita nak buka website dia, maknanya kita kena cari HTTP dia tu dulu, lepas tu masuk ke website, lepas tu baru klik dekat order. So, yang tu adalah perbezaan antara sistem yang bagus dengan sistem yang tak bagus. Okay? Ataupun kita kata sistem yang latest, yang current, yang mengikut perkembangan teknologi semasa, yang adapt dengan sistem semasa. Dan sistem-sistem yang adaptable ni, yang current ni, yang sekarang ni, biasanya bila kita nak buat order tu, dia ada pilihan. Okay, pembayaran contohnya, pembayaran tu boleh menggunakan e-wallet. Okay, selain daripada payment gateway yang lain. Okay, bukan kata online banking saja, kad kredit saja, tapi contohnya kita ada option untuk guna e-wallet, Boost Pay ke, Alipay ke, benda-benda yang banyak yang macam tu, yang memberikan pilihan kepada user akan membantu sistem sukses. Okay, that's why sistem kualiti tu, sistem yang berkualiti membantu success of the system implementation. Dan yang terakhir sekali tadi, faktor yang ketiga ialah service quality. Okay, service quality tu kita tengok dari segi servis yang ditawarkan oleh sistem yang kita gunakan. Okay, contohnya bila kita buka je apps tu, kita boleh interact, okay, secara secara kita kata live lah, okay, sebab dia ada menggunakan AI punya, dia ada unsur AI dalam tu. Maknanya bila kita open je, kita buka je apps tu, okay, ada suara ataupun ada message yang greet kita. Okay, maknanya selamat datang selamat datang Aina, can I help you? Okay, so kita pun boleh masukkan apa-apa maklumat kalau kita nak bertanya. Lepas tu after sales service. Okay, after sales service pun selepas tu dia datang kepada kita, okay, dia kata provide review. Kalau kita bagi review, kita dapat mungkin inilah, kita dapat rewards dari segi point ke ataupun point ke macam tu lah. Okay, jadi sekarang ni sistem provider dia kata berlumba-lumba. Okay, berlumba-lumba untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, okay, kepada user lah. Okay, itu antara contoh sistem-sistem yang berjaya. Jadi yang diimplement oleh distrik tadi untuk pengurusan dia punya financial management lah untuk distrik tersebut. Kalau kita bagi contoh yang dekat Malaysia ni, okay, dekat negara kita pun kerajaan kita memperkenalkan MyEG kan. MyEG tu yang e-government punya sistem lah. Jadi e-government untuk contohnya untuk kita bayar road tax, okay, untuk bayar insurans, kita tak perlu nak pergi ke JPJ, kita tak perlu banyak dah benda sekarang ni yang kita kata memang memudahkan, okay, yang memudahkan yang di-provide oleh sistem. Kalau cukai tu semuanya kita isi e-filing saja, kan, nak bayar cukai isi borang e-filing online saja. Kalau dulu kita tunggu ni lah, LHDN dia akan hantar borang tu, dia akan hantar surat, kita isi borang secara manual, lepas tu kita submit balik, post balik. Jadi banyak tukar gantilah, banyak gantian dah kepada sistem lama ni kepada sistem yang baru yang lebih sukses. So kalau kata kita nak buat kajian pun, maknanya dekat dalam negara kita pun macam MyEG, e-filing, semua tu adalah contoh-contoh yang menarik untuk kita tengok dia punya sukses ataupun failure punya implementation tu. Okay, lagi? Maybe satu lagi contoh.
Satu lagi, contoh maybe yang terakhir. Satu lagi. Saya panggil nama. Cepat-cepat lari sebelum saya panggil nama. Okey, cepat. Satu lagi. Saya nak cuba. Okey, Ain. Saya ambil artikel berkaitan dengan critical success factor of ERP implementation in SMEs. Ada banyak faktor of success tapi saya ambil satu je. Apa faktornya? Faktor success factor of ERP implementation antaranya ialah ERP selection. So SMEs ni dia perlu pilih ERP software yang aligns well to the process of organisation. So dia perlu suit dengan business nature SMEs. Untuk menjadikan ERP itu sukses, so perlunya ada external and expert consultant. So consultant ni boleh provide sufficient knowledge transfer kepada organisasi. Sama macam yang artikel analisis sebelum ni yang developer perlu bagi guidance kepada user untuk implement information technology. Macam dalam SMEs ni pun sama, perlu adanya external dan expert consultant. So mereka boleh provide sufficient knowledge transfer. Jadi dapat mengurangkan kebergantungan dan juga meningkatkan kebarangkalian kejayaan. So dekat sini successful implementation dia akan memberi kesan kepada grow economically and in terms of productivity memberi kesan kepada SME to grow economically and in terms of productivity as well. Itu saja. So banyak sebab tu sebenarnya untuk ERP implementation in SME. So kita tahu SME ni dia punya business dia macam mana lebih kurang kan. SME ni dia punya size dia seperti yang kita tengok di sekeliling kita ni lah, yang kita boleh tengok di sekeliling kita. Bisnes-bisnes yang wujud di sekeliling kita ni dia kebanyakannya adalah SME lah. Sebab SME ni adalah majoriti penyumbang kepada
pendapatan negara dan jumlah perniagaan yang paling banyak di dalam negara kita. Okay, kalau selain daripada SME ni, kita ada multinational company lah ataupun company yang besar. Jadi company yang besar tu, kalau kata di Terengganu ni, kalau cari tu memang susah nak jumpa lah. Kecuali kita pergi ke area Kemaman ataupun Paka sana, okey, kita jumpa Petronas, kita jumpa company-company branch untuk company-company yang daripada company-company besar yang tersenarai dekat bursa tu. Mungkin ada beberapa lah dekat Kuala Terengganu tu sendiri pun mungkin ada 1, 2 ataupun 3 company yang mungkin tersenarai dekat bursa ataupun kita kategorikan sebagai big company. Yang the rest, walaupun kita kata dia punya owner dia tu kaya raya ataupun hampir jutawan juga, tapi kebanyakannya boleh dikelaskan sebagai company SME. Okay? Sebab SME owner ni ramai je jutawan. Cuma untuk klasifikasi perniagaan tu sebagai big company ataupun yang bukan SME tidak banyak, tidak banyak yang ada. Okay, dekat Terengganu kita kata, kalau dekat KL tu banyaklah, KL Selangor tu lagi banyak company-company yang besar. Okay, company-company yang besar ni maknanya macam Nestle ke ataupun company multinational tu banyaklah. Ataupun company yang tersenarai dekat bursa yang bukan dalam kategori SME. Tetapi untuk mengkelaskan company itu sebagai SME ataupun tidak, saya just bercakap secara kasar je tadi. Tapi kita ada klasifikasi kan, okay, untuk SME ni mungkin revenue dia tidak lebih daripada berapa-berapa, lepas tu jumlah pekerja. Okay, jadi mungkin bilangan yang saya kata tadi, anggaran tu tidak tepat, tetapi secara umum yang saya katakan tadi, company SME ni yang banyak yang kita dapat lihat di sekeliling kita. Dan antara faktor kejayaan implementation untuk ERP yang disebutkan tadi, Ain sebut satu je, sebenarnya mungkin ada banyak lagi lah kan. Dan kita tahu ERP tu satu benda yang besar juga untuk sesebuah company. Even company besar kadang-kadang boleh fail dalam implementation of ERP. Jadi untuk SME lagilah implementation ERP tu berisiko. Sebab ERP ni satu sistem, kalau kita kata ERP yang full modul ERP yang penuh, dia tersangat-sangat komprehensif dan integrated. Jadi mungkin kalau implementation ERP yang betul-betul tu mungkin dia tak compatible ataupun belum sesuai untuk company bersaiz SME. Okay, yang mana kita kata implementation of ERP ni tidak padan dengan business proses ataupun business activity dalam SME. Tetapi untuk memastikan kita nak implement ERP juga dalam SME, kita pastikan modul yang kita adopt tu ataupun bahagian yang kita nak adopt tu biar yang betul-betul related ataupun penting dengan company kita. Okay, contohnya kita ambil ERP untuk bahagian accounting and finance service saja. Okay, mungkin kita tak perlu integrate, ambil semua yang integrate dalam ERP, sebab kita tahu ERP ni dia akan integrate, dia ada semua function untuk semua bahagian dalam company. Okay, dia ada untuk bahagian sale, dia ada integration system. Lepas tu bahagian customer management, dia ada bahagian payroll,
dia ada bahagian purchasing asing, dia ada bahagian marketing asing. Jadi mungkin kita boleh pilih untuk implement ERP bahagian yang bersesuaian dengan company kita sahaja. Jadi tidak salah untuk SME adopt ERP, tetapi perlu sesuai dengan business punya proses ataupun aktiviti, kemampuan perniagaan tu. Dan saya juga ada menyenaraikan beberapa faktor-faktor. Saya share di sini. Ni. Faktor yang biasanya kenapa implementation of the information system fail. Sebab apa fail? Jadi kalau kita kata so yang suksesnya nak buat macam mana? Yang suksesnya kena di sebaliknya lah. Di sebaliknya maknanya kalau kita kata failure to confirm system requirement. Jadi kita tak nak dia fail, kita nak dia sukses. So kita kena betul-betul confirmkan system requirement tu. So yang pertama information system implementation fail disebabkan oleh failure to confirm system requirements. Apa yang dimaksudkan dengan system requirement? System requirement ni adalah satu bahagian yang paling penting, komponen yang paling penting untuk successful implementation. Sebabnya sebelum kita decide ataupun sebelum kita select sistem ataupun software yang kita nak implement dekat dalam organisasi kita, kita mesti tahu kita punya business keperluan perniagaan kita sekarang ataupun keperluan perniagaan pada masa akan datang. Jadi kita kena betul-betul faham dulu. Kita jangan shock sendiri ataupun kita jangan rasa kita punya business kita ni sekarang ni tak adalah busy sangat, tapi kita rasa tak boleh nak handle lah. So kita pun adopt sistem yang costly, yang besar. Jadi itu akan memberikan risiko lah, risiko kepada perniagaan kita. So untuk confirm dengan sistem requirement, kita kena match ataupun kita kena compare kita punya business proses, business proses dengan sistem punya keperluan. System requirement. Business process needs. Apa yang diperlukan oleh bisnes kita dengan apa sistem yang kita perlukan, yang kita akan require. Jadi macam mana kita nak tahu, kita nak analisis benda ni? Macam mana kita nak confirmkan sistem requirement dengan business proses kita ni? So caranya mungkin kita interview, kita interview manager dekat department untuk dapatkan understanding. Kita nak faham betul-betul. Kita nak dia listkan apa keperluan dia. So kita akan matchkan lah. Kita akan matchkan requirement dengan apa yang kita perlukan. Jadi kaedah untuk kita dapatkan data ataupun untuk kita dapatkan maklumat apa yang diperlukan oleh sistem ni adalah dengan cara interview user dan juga interview vendor tu nanti. Yang kedua, failure to secure adequate funding. Ini pun banyak juga masalah yang dihadapi oleh kebanyakan perniagaan juga. Sebabnya masa dia nak implement sistem tu, dia rasa dia ada duit yang cukup, funding dia cukup. Tetapi perniagaan dia perlu faham, untuk implement a new system ataupun untuk adopt new system, kita nak develop new system,
Tak kira lah kita nak develop sendiri ke, kita nak beli yang dah siap daripada vendor ke, ataupun kita nak upah orang buat ke, kita mesti mempunyai fund yang mencukupi, adequate funding. Bukan saja untuk bayar untuk bayar sistem tu sampai siap, tetapi untuk training kita punya employee nanti. Maknanya bila sistem tu dah complete, dah boleh digunakan, kita perlu train user. Kita perlu train employee kita untuk guna. Jadi yang tu pun mesti dimasukkan dalam funding punya feasibility juga. So the implementation of the system is always or most of the time is expensive. Jadi kalau kita tak dapat bajet betul-betul, dia akan menyebabkan fail implementation. That's why masa buat funding ataupun untuk buat bajet ni, kita kena provide extra lah. Kalau boleh, maybe dalam 20% or 25% extra funding selain daripada kos yang kita bajet untuk sistem tu. 25% extra fund untuk contingency. Mungkin maknanya kita kata kalau ada emergency ataupun sistem tu tak sempat siap dalam tempoh yang ditetapkan, jadi kita kena bayar extra extra kepada trainer lah ataupun kepada developer tu, sebab dah lari masa. Yang ketiga, failure to set realistic implementation timeline. Timeline. Ni timeline pun penting. Macam contoh yang Amar bagi tadi, Hershey. Hershey tu sebab dia siap ataupun dia punya implement sistem tu time Halloween. User masa tu lah nak faham sistem tu, baru nak guna sistem tu, demand pula tinggi. So ia jadi chaos dekat dalam management dia. So dia tak dapat capai objektif yang diharapkan daripada sistem tersebut. Jadi the implementation ni biasanya kompleks lah, so kita kena bersedia dan kita kena allow more time or enough time bila kita plan untuk buat project timeline tu. Biasanya dia akan lari sikit lah. Masa ni nak betul-betul fix ikut masa, biasanya agak susah. Dan selain daripada contoh Hershey tu, mungkin ada banyak lagi lah company-company yang gagal disebabkan oleh masa yang diperlukan untuk develop sistem tu terlalu unrealistic, tak realistic. Seterusnya, failure to choose a project leader. Project leader yang kita pilih tu mungkin tidak kompeten ataupun jenis yang tidak boleh dipercayai untuk lead project. Jadi apa-apa saja implementation biasanya dia akan bergantung kepada leader tu, project leader. Jadi orang bawah ni dia buat kerja je. Jadi kalau project leader tu kurang berpengalaman, tak detail, masa buat kertas kerja ataupun perancangan untuk projek tu, jadi kalau knowledge dia pun, skill dia juga tak cukup, jadi implementation tu berada pada risiko yang besar. Jadi project leader mestilah seorang yang excellent lah, yang kita pilih untuk lead projek kita, mesti seorang yang excellent, dari segi leadership dia, dari segi organizational skill dia,
Lepas tu dia mesti familiar, okay, dia mesti familiar dengan sistem tu, dan juga dia ada kita kata PR yang baik, okay, antara management dan juga dengan user dan juga stakeholder yang lain. Okay, maknanya dia tahulah, dia tahu siapa vendor ataupun pembekal yang berkualiti untuk develop projek tu. Dia boleh ada relationship yang macam tu. Okay, seterusnya failure to capacity plan. Okay, capacity plan ni dia yang menyebabkan untuk fail dalam planning lah. Okay, planning untuk tengok business tu punya resources. Okay, untuk capacity plan ni maknanya untuk plan dan juga manage resources. Okay, resources yang ada dalam perniagaan tu. Maknanya dari segi kita kata skill ke, ataupun resources yang berkaitan dengan material ke, ataupun resources yang berkaitan dengan fund. Okay? Jadi resources kita, skill kita dan juga fund yang kita ada tu dia mesti mempunyai kapasiti yang cukup dengan projek yang kita plan. Okay, contohnya kita tahulah kita nak bina sistem yang besar mana, advance macam mana dengan skill dan juga resources yang kita ada. Seterusnya, failure to focus on business outcomes over technology. Okey, yang ni kita kena tengok pada sistem yang kita nak bangunkan tu. Okey, jadi kita pastikan current teknologi macam mana. Okey, maknanya teknologi sekarang ni macam mana. Kebanyakan orang sedang berada pada tahap yang mana. Okay, kalau di negara kita ni, kita duk sibuk cakap pasal IR. Okay, IR 4.0 kan. Jadi perniagaan ataupun bisnes dan juga manufacturer dinasihatkan ataupun untuk move towards IR 4.0. Okay, kita baru duk sibuk bercakap tentang towards IR 4.0. Okay, apa yang dimaksudkan dengan ke arah IR 4.0? Maknanya dalam negara kita masih banyak company yang belum mencapai tahap IR 4.0. Jadi IR 4.0 ni antaranya the use of cloud computing, big data, internet of things dan juga robotics, okay, dekat dalam manufacturing apa semua tu. Kebanyakan company kita tak sampai lagi tahap di Malaysia tak sampai lagi tahap IR 4.0. That's why kita kata we are moving towards IR 4.0. Sedangkan dekat negara-negara maju, dekat Jepun apa semua tu, diorang sudah lebih daripada IR 4.0. Saya rasa dah IR 5.0 ataupun lebih daripada ni lah, okay, yang dah forward daripada 4.0. Dia dah tak ada dah towards IR 4.0 ni, dia dah advance, okay, lebih daripada kita dah. So kita kena tengok di sini, kita tengok kita punya business outcome dengan teknologi tu masih lagi compatible ataupun kita tertinggal jauh. Okay, contohnya kalau kita jenis yang ketinggalan dengan teknologi, orang dah lama dah guna teknologi yang kita nak adopt tu, kita baru je nak guna teknologi yang orang dah pakai 2 tahun lepas. So mungkin nanti kita punya outcome tu tak bagus lah. Kita bersusah-susah untuk adopt sistem yang orang dah lama pakai. Jadi kita tak ada competitive advantage, okay, berbanding dengan teknologi yang kita sedang adopt sebab orang dah tinggalkan lama dah. Seterusnya, okay, saya nak habiskan juga sampai 11 ni, sikit je lagi.
Okay, the failure to choose the right implementation partner. Okay, jadi di sini the right implementation partner ni yang macam vendor apa semua tu lah. Okay, vendor ataupun kita punya supplier ataupun kita punya business partner yang mana kita akan implement business tu bersama-sama nanti. Okey, contoh di sini contoh macam mana? Okey, contohnya kita nak guna ERP. Okey, kita nak guna ERP untuk order, okey, untuk purchasing. Okey, untuk purchasing kita nak order barang ni maknanya kita nak dia integrated lah ataupun automated purchasing system. So di sini kalau ERP untuk purchasing ni antaranya function dia ialah bila dia akan link dengan inventory. Okay, dia akan link dengan inventory. So bila record inventory kita dah susut, so automatic order akan dihantar kepada supplier. Tu antara function dia. Bila record inventory semakin berkurang, so sistem dia akan trigger, okay, dia akan trigger sistem ni untuk buat purchase order. So purchase order ni akan keluar notification untuk kita hantar order kepada supplier. Jadi supplier dia akan noted lah bila dia dapat notification bahawa kita perlukan inventory yang baru. Jadi bila kata kita implement benda ni, kita kena pastikan partner yang kita berbisnes ni, contohnya supplier kita, dia ada teknologi yang sama. Okay, dia ada teknologi yang sama ataupun teknologi yang boleh entertain function purchasing ataupun ordering system kita ni. Kalau kita short seorang, okay, kita implement ERP untuk purchasing tapi seorang pun supplier yang kita sedang deal tu tak ada pun kemudahan teknologi tu. Semuanya jenis yang kita kena hello untuk order. Kita hello, kita telefon, cakap nak berapa-berapa, so dia hantar barang. Tak boleh lah, maknanya tak bermakna lah kita punya sistem yang kita implement tu. Kita beli saja-saja je sistem ERP yang mahal, tapi tak boleh digunakan sebab semua supplier kita tak guna pun sistem tu. Okay? Jadi kita kena tengok implementation partner antaranya contoh yang saya bagi tadi, contoh supplier tu. Penat lah cakap. Ada soalan ke nak tanya? Okay, ada soalan tanya? Sila tanya dulu. Ataupun kita break dulu 3 minit. Macam mana? Ataupun nak tambah ataupun nak tanya ke? Kering tekak saya cakap. Tak ada? Rehat? Teruskan? Tak ada. Ya, Nur Atira. Nur Atira, sorry saya tak reply lagi yang projek tu. Nanti lepas kelas ni saya tengok.
Okey, saya sambung. Seterusnya, failure to cleanse data. Okay, failure to cleanse data ni normally disebabkan oleh bila kita convert. Okay, kita convert daripada sistem lama kepada sistem baru, ataupun normally macam itulah, bila kita convert daripada sistem lama from old to new system. Bila kita convert daripada sistem lama kepada sistem baru, adalah penting untuk kita cleanse data lama dan kita akan migrate kepada sistem baru untuk start dengan data yang baru, ataupun cleanse data ni maknanya kita akan transfer data lama tu, kita pastikan dia boleh masuk dalam sistem baru. Jadi ada impact dia lah. Kalau kata data yang lama ni kita tak betul-betul cleanse, kita tak betul-betul clearkan, jadi dia mungkin akan mengganggu implementation of sistem yang baru, ataupun bila kita nak masukkan data lama ke dalam data sistem baru, kita tak betul-betul verified, jadi di situ berisiko lah, maknanya kita akan migrate data yang salah. So ada dua condition di sini. Saya bagi contoh, kalau kata contoh antaranya, saya sekarang ni saya ajar student diploma DIA accounting, UBS, UBS system. Dulu UBS yang dulu yang ni. So kalau tengok dekat skrin saya ni, dulu sistem ni kan UBS ni. Saya rasa yang korang belajar masa bulan 8 hari tu, kalau ada yang ambil UBS bulan 8 hari tu, kita belajar UBS Accounting 9.5 Education ni. Jadi tak ada masalah. Kita dah lama, kita dah biasa guna UBS yang ni. Tetapi di semester UBS dia tukar sedikit features dia. Bila di-install, bila install dia keluar UBS yang ni. Icon dia dah tak sama dah. Feature dia kat depan tu juga sedikit berbeza. Tapi masih lagi UBS. Feature yang dalam-dalam tu samalah. Dekat luar dia dan juga yang dekat page depan tu dia tak sama. Jadi dua sistem yang lama dan sistem yang baru, walaupun masih lagi UBS tapi version yang berbeza. Yang ni yang Sage UBS ni, yang baru ni Access, dia tukar sikit nama dia, Access UBS. Apa yang saya nak bagi tahu di sini, di sini saya install UBS yang baru ni, yang ikon hijau ni. Tetapi bila saya klik saya nak guna tu, dia install apa semua, lepas tu dia masuk ke page depan. Bila kita login, dia akan keluar error. Sebabnya bila saya check, dia kata sebab yang data lama, UBS lama saya ni ada dalam PC ni. Ada dalam PC ni. Yang UBS lama punya folder, UBS yang lama ni, semua folder, data-data dan juga file yang berkaitan dengan UBS yang lama ni ada dalam PC yang sama. Jadi bila saya install yang baru, dia keluar, dan dia keluar macam ni tapi tak boleh nak run. Disebabkan oleh ada data lama daripada UBS yang lama ni yang saya tak clearkan. Jadi bila saya nak guna UBS yang baru ni, saya kena delete UBS lama, folder-folder yang berkaitan dengan UBS yang lama ni, baru saya boleh guna UBS yang baru, yang hijau ni. Macam tu. Jadi saya kaitkan di sini,
jika kita tak clearkan data daripada sistem lama, jadi ia akan menyebabkan masalah kepada sistem baru untuk beroperasi ataupun untuk function dengan baiklah. Jadi solutionnya ialah saya guna UBS yang lama ni, saya install UBS yang baru ni dekat PC lain ataupun dekat laptop yang belum ada UBS yang lama. Okay, so dia kena guna satu saja. Okay, itu kaitan UBS. Okay, contoh UBS apabila kita tak cleanse data. Okay, benda tu berlakulah, maknanya ada wujud masalah macam tu. Yang seterusnya, failure to test implementation prior to rollout. Yang ni testing. Okay, yang ni masalah testing. So testing ni dia sebenarnya kita rasa alah tak ada masalah, sistem kita develop dah siap. So kita test je lah. Testing ni sebenarnya satu stage yang crucial juga, yang penting di dalam implementation. Okay, prior to rollout ni maknanya sebelum kita betul-betul ni lah guna ataupun kita hand-on kita punya hands-on. Okay, sebelum kita hand over sistem tu kepada user. Maknanya kita kena test dulu sistem before the real hands-on the system kepada user. Jadi test implementation prior to roll out. Okay, maknanya kalau kita test, maknanya kita boleh identify lah kat mana kelemahan sistem tu, kita kena baiki dulu. Okay, kita boleh identify masalah-masalah sebelum dia betul-betul digunakan oleh user. Bila dah sampai ke user ni, dia orang kalau ada masalah je, mula dia nak boycott kan, bukan kata dia nak baiki ataupun dia nak report kepada kita. So yang ni penting untuk testing. Okay, ni yang change management ni, macam yang saya bagi tahu tadi. Bila kita implement sistem yang baru, so amat penting untuk manage change management ni. Okay, so to invest in change management, so kita kena provide juga satu plan. Okay, macam mana kita nak bagi support kepada user apabila sistem tu perlu diguna pakai. Okay, change management ni kadang-kadang berlaku bukan saja di peringkat user tetapi di peringkat management. Okay, peringkat orang atasan ni pun dia akan wujud masalah-masalah untuk boycott sistem baru yang tak nak berubah. Okay, jadi kita kena invest jugalah. Okay, invest untuk change management ni. Okay, invest ni macam mana? Nak provide training ke, ataupun nak bagi awareness ke, ataupun nak bagi support dari segi apa-apa sajalah. Contohnya, okay, siapa yang berjaya siapkan report menggunakan sistem baru ni dengan baik, so ia akan dapat reward ataupun dia akan dapat pekerja cemerlang ke, dapat CJ ke apa semualah yang kita buat, okay, untuk change management. Dan yang terakhir, failure to invest in employee training. Okay, macam yang saya bagi tahu juga tadi, kita kena provide untuk employee training bila kita perkenalkan sistem yang baru, supaya pengguna tu dia tidak rasa terbeban. Okay, dia tak rasa terbeban, dah lah kena guna sistem baru. Kalau guna sistem lama tu senang je dia buat kerja, dia kata. Jadi kita bagi support dia, kita bagi panduan kepada dia, dan kita memudahkan pekerja tu untuk beralih kepada sistem baru. Jadi di sini penting untuk kita invest in employee training.
Jadi ini antaranya, okey, dia akan jadi ada lagi lah faktor-faktor lain lagi yang kita boleh listkan sebagai faktor dalam implementation failure. Jadi kalau kata kita nak cari faktor untuk sukses tu, maknanya kita akan manipulate daripada faktor-faktor ni lah, kita kata dia di sebaliknya tu jangan cakap sebaliknya, maknanya kita kata the company should invest in employee training ataupun should provide training kepada employee. Okay? Kita bagi tahu macam tu. Tadi saya juga ada minta contoh tu, antara contoh-contohnya yang disebut tadi macam Hershey's, lepas tu Los Angeles punya aviation ataupun airline, lepas tu Emirates sukses, lepas tu yang district punya financial management system, lepas tu ada lagi contoh yang diberikan lain-lain lagi lah, okey, yang banyak-banyak lagi tu. Lepas tu ada lagi contoh yang biasa kalau kita jumpa, kalau kita cari sistem development punya failure ni, antaranya Avon, okay, company Avon. Jadi Avon ni macam Hershey juga, satu big company ataupun multinational company yang berhadapan dengan beberapa masalah dalam sistem implementation. Jadi tahun lepas saya pernah bagi tugasan untuk student advanced ICE, dia pergi kepada company untuk cari masalah dalam sistem implementation. Jadi student ni dia jumpa satu company yang dia buat jualan langsung. Jualan langsung dia ni antaranya dia jual produk macam Avon ni, lepas tu jualan langsung produk apa lagi macam yang kita beli dekat katalog tu, yang kita tengok katalog, user tengok katalog, lepas tu dia order daripada wakil company tu, macam Avon lah, apa nama dia ada beritahu, saya tak ingat dah. Tapi yang jenis-jenis yang tengok katalog macam tu lah, yang pergi dekat kedai tu tengok katalog, lepas tu kedai tu akan order barang tersebut untuk customer tadi. Jadi di situ sistem yang dia implement ialah dia guna online. Okey, dia kata dia nak migrate daripada katalog ni, dia tak nak guna katalog yang yang dekat kertas tu, dia tak nak dah tengok kertas-kertas katalog tu. Tetapi semua katalog tu dia migrate kepada online system, online katalog. Jadi bila dia migrate kepada online katalog, dia memberi kesan kepada makcik-makcik makcik-makcik yang jadi dealer dekat kawasan-kawasan pedalaman, dan juga makcik-makcik yang agak senior lah kita kata. Jadi student tersebut telah identify, group tersebut telah identify kumpulan dealer ataupun agent yang senior ni, dia macam reluctant untuk gunakan online katalog tu. Dia lebih prefer menggunakan paper katalog. Maknanya dia masih suka, dia kata kalau dia pergi tunjuk kepada customer dia paper katalog tu senang, dia kata. Dan customer dia pun nak tengok katalog yang dekat kertas tu, tak nak tengok yang online tu. Dan bila nak key in bila dah online punya katalog, key in order pun secara online lah. Jadi di situ perniagaan tersebut mengalami sedikit penurunan ataupun kejatuhan dari segi sale dia. Sale dia. Jadi saya pernah jumpa kes yang sama terjadi kepada Avon. Beberapa tahun dahulu, lama dah lah. Avon pun mengalami masalah yang hampir sama bila dia bertukar kepada katalog, online katalog di luar negara.
Okay, dekat mana tak silap saya, Canada ke kat mana. So dia mengalami masalah tu. Jadi that's why saya tengok sekarang ni Avon masih lagi provide juga paper catalog tu untuk sebilangan tempat ataupun masih mengekalkanlah berserta dengan dia punya online catalog tu. Okay. Jadi kita kata di sini untuk sesebuah company tu bertukar 100% daripada sistem lama kepada sistem baru completely, dia akan mengambil risiko. Okay, that's why banyak company yang kekalkan lagi untuk tempoh yang lama, dia kekalkan lagi method yang lama tu untuk implement bersama-sama dengan method yang baru. That's why kita masih lagi jumpa katalog dalam bentuk paper dan juga katalog dalam bentuk online. Itu contoh Avon. Selain daripada Avon, ada Hershey yang telah disebutkan tadi. Lepas tu ada juga dekat Nike. Okay, Nike punya kasut tu. Nike pun dia ada masalah juga bila implementation ERP dia. ERP yang dia implement tidak berjaya. Selain daripada tu Target, okay, Target satu supermarket dekat Kanada, okay, yang mengalami masalah dalam implementation, order implementation. Lepas tu apa lagi company mana lagi, okay, that's why saya kata banyak contoh. Kalau cari tu memang kita akan dapat banyak contoh sebenarnya. Okay, US Force, okay, US Air Force tu, US Air Force mengalami masalah bila dia okay, dari segi financial system lah. Okay, dia nak integrate, dia nak convert daripada single system dengan sistem yang financial system yang lama, okay, ke dalam satu sistem ni. Dia nak centralize financial system dia. Jadi tu contoh-contoh. Jadi contoh ni kita akan biasanya kita akan bagi contoh yang dihadapi masalah oleh company itu dan kita identify disebabkan oleh apa. Jadi bukan kata satu company tu dia ada semua 10 faktor sebab failure dia sebab 10 benda ni. Okay, dia mungkin ada salah satu ataupun 2 faktor sahaja yang disebutkan di sini. Okay. Rupa-rupanya kelas kita 3 jam ni kalau saya bercakap 3 jam macam pengsan lah kan. Sejam tu pun rasanya korang pun dah tertidur-tidur dah di sana tu. Tambah-tambah lagi ada yang tak mandi tu, lagilah cepat tertidur tu. Ada juga yang sambil-sambil buka Webex, sambil-sambil pejam mata kan, kononnya menghayati. Lepas tu tengok-tengok semuanya, saya pun sudah habis kelas dah. Okey, ada soalan nak tanya? Nak tambah ke? Madam, Hmm. saya nak tanya pasal UBS tadi tu. Kalau yang UBS lama dengan yang baru tu, kenapa beza dia? Ia lagi senang ke macam mana? Tak, sama je. Okey, sebenarnya saya rasa lah UBS ni dia macam sedang nak bertukar kepada version baru ataupun feature yang mungkin completely baru daripada sistem yang lama. Dia nak upgrade dia punya sistem tu. Tetapi mungkin sekarang ni dalam fasa sedikit dia buat approach tukar sikit demi sikit. Sebab yang saya yang saya dapat tengok daripada dia punya implementation dia ni, dia tak tukar sepenuhnya dalam dalam feature dalam UBS tu. Dia just tukar yang page
page kat depan tu je. Okay, untuk create company, select company yang baru tu. Okay, yang depan tu je dia tukar dengan interface yang depan ni. Lepas tu yang kat dalam tu masih lagi completely sama. Okay, sama. So interface depan ni berbeza. Okay, bila kita masuk ni dia beza sikit lah dengan yang lama. Okay, ni data folder. Okay, dia tanya data folder lama ke baru tu. Yang ni pun berbeza sikit. Okay, ni depan. Okay, ni yang dekat depan dia. So, feature depan ni, dia dah tukar line sikit lah untuk create company. Lepas tu bila kita kata masuk, depan ni dia tukar berbanding dengan yang lama. Access is denied. Error. Okay, so saya tak boleh masuk. Dia sampai sini je sebabnya saya ada simultaneous sistem yang lama dalam PC ni. Jadi sekarang ni dia tukar yang tu saja, feature depannya. Ni yang lama. Bila yang lama ni kan kita klik dia keluar macam ni, select company. Tadi dia keluar yang ikon besar-besar tu. So okay, depan dia feature dia sikit kan, dia ubah sikit. Jadi saya rasa di sini dia dalam proses untuk tukar sedikit demi sedikit UBS punya accounting system ni. Feature dia nak tukar. Tapi so far yang depan tadi je. Yang kat dalam ni bila kita masuk yang baru tu, yang dekat dalam ni menu apa semua ni masih lagi sama. Okay, macam ni juga. Maknanya bila kita klik housekeeping ke, kita klik menu-menu ni dia masih lagi sama. Okay, dia masih lagi sama macam sistem lama dan juga sistem yang baru. Dia tukar, sekarang ni baru dekat features yang depan-depan saja. So tak ada beza lagi lah, senang ke susah antara sistem lama dengan sistem baru. Okay, dia masih sama. So feature depan je dia tukar. Saya rasa dia akan tukar secara berperingkat lah. Okay, maybe next time dia akan tukar menu-menu dalam tu. Oh, terima kasih Madam. Dan sekarang ni pun maknanya bila kita install tu dia just bagi link je untuk install dan ada tarikh license, okay, akan expired bila-bila. Okay, kalau yang lama dulu ni, macam yang kita pernah guna dulu ni, ikon yang ni, kita install sekali ni, kita boleh guna sampai bila-bila lah. Okay, dia hanya limit kepada 1000 transaction saja kalau yang lama ni. Tetapi kita tak ada license, kita tak perlu dapatkan license sebab yang ni untuk education. Jadi kita boleh guna sampai bila-bila. Okay, as long as limit dia tak lebih daripada 1000 transaction. Tetapi yang UBS baru ni, okay, dia ada license untuk education kita ni, dia beri period dalam sebulan lebih macam tu. Dia akan expired. Okay, maknanya dia dah cuba mengkomersialiskan dia punya sistem ni, maknanya dia tak bagi penuh lah. Dia tak bagi penuh dan kegunaan untuk tempoh yang lama. Okay, jadi dia mungkin akan bertukar kepada sistem. Maksudnya kalau lepas 1 bulan tu kena download lagi? Kena uninstall. Lepas tu delete folder yang lama tu, install balik. Maknanya install balik kita akan boleh guna balik lah. Jadi Dia kalau akan macam expired. student madam tu, kalau macam dia kan sebulan je. Kalau macam nak buat lagi tu kena download kena install lagi lah ke macam mana? Ya.
That's why dalam semester ni saya kesian juga kepada student semester ni yang diploma tu. Diorang memang jumpa banyak masalah lah. Okay, guna hari tu, guna dalam masa 2-3 minggu. Lepas tu tiba-tiba nak masuk kelas tu, ramai yang cakap tak boleh masuk, tak boleh ni sebab error. Cek-cek tengok dia punya license expired. Lepas tu saya bagi tahulah kepada pihak sana tu, pihak wakil UBS tu, dia hantar link yang baru. Mungkin dia ada buat something dekat link tu yang tarikh expired tu dia buang, tetapi macam ada lagi setengah tu yang ada tarikh expired tu. Bila tak boleh guna, dia kena uninstall, lepas tu install balik. So, macam tu lah. Dalam tempoh sebulan lebih saya rasa tarikh dia bagi tu. Kena install balik. Jadi link tu kena save untuk reinstall balik apa semua kalau ada masalah. Maybe tahun-tahun depan ataupun semester-semester akan datang ni kena tukar guna benda lain dah, tak boleh guna UBS dah. Okay, ada nak tanya? Tapi bukan saya maksudkan ni bukan kata kalau kita dah ada CJ UBS, dah pernah belajar UBS tu, UBS tak laku, yang lama tu tak laku, tak. Dia sama je sebenarnya. Okay, dia masih lagi relevan. UBS ni masih lagi banyak digunakan di di company-company audit dan juga accounting firm lah. Audit firm, dekat audit firm tu banyak lagi masih guna. Maknanya benda ni bukan kata dah tak valid ataupun tak sama dengan sistem yang baru sekarang ni. Sebab yang baru ni pun dia masih lagi sama dalam tu. Dan UBS ni masih lagi digunakan. Okay? Bukan kata yang kita belajar dulu tu tak valid dan CJ tu tak. Dia masih lagi valid dan masih lagi okay. Satu lagi, madam. Kalau macam syarikat-syarikat yang guna UBS sekarang tu kan, ia memang kena tukar kepada yang baru ke memang tak apa je guna yang lama tu? Tak apa je, sebab normally saya rasa sebab normally syarikat-syarikat ataupun audit firm yang guna UBS tu dia memang beli yang license punya. Okay? Dia guna yang license. Jadi bila dia guna yang license tu memang dia akan guna dia akan guna sampai bila yang dia nak lah. Takkanlah dia nak tukar kepada yang baru sebabnya kena invest lagi, kena keluarkan license lain lagi lah. Ataupun kalau kata UBS tu bagi peluang untuk dia upgrade, maybe ada discount ke. So kita tengoklah maybe bila kata korang praktikal nanti, company tu dah guna UBS yang feature yang agak berbeza. Okay, mungkin kita kena menyesuaikan skill kita untuk sistem baru tu lah. Tapi kalau dia masih lagi UBS, walaupun feature dia tu berbeza sedikit, tapi don't worry lah, maknanya dia punya feature tu ataupun kegunaan dia, cara guna tu tak banyak berbeza lah. Okay. Biasanya company dia sebab dia dah ada license untuk masa dia beli tu, untuk guna tu, so dia takkan tukar senang-senang. Sebab nak kena invest puluh-puluh ribu pula untuk sistem baru ni. Jadi ambil masa lah untuk company. Ya, Sarifah. Okay, faham. Terima kasih, madam. Sama. Okay, ada soalan lain? Tak ada? Okay, so kalau tak ada soalan, okay, terima kasih untuk hari ini, untuk sharing hari ini dan
bagi yang dah sumbangkan beberapa contoh tadi juga, saya ucapkan terima kasih. Dan sehingga minggu depan kita jumpa lagi, mungkin kita akan discuss untuk konteks sistem development yang lain pula. Jadi terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari lah. Okay, selamat tengah hari. Terima kasih Madam. Waalaikumsalam. Okay, sama-sama. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Sama.